Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Okey, jadi selamat kembali kepada semua pelajar MSK. Pagi lah pukul 11, betul lah. Tengah hari pukul 12. Okay, selamat pagi kepada semua pelajar MSK. Tahniah, telah bercuti selama lebih kurang 3 minggu lebih. Okay, daripada cuti puasa, cuti raya, cuti sekolah. Jadi hari ini kita nak masuk kepada bab 6 iaitu tajuknya tentang cabaran selepas pembentukan Malaysia. Sebelum ni kamu dah belajar, kita dah belajar macam mana Malaysia itu dibentuk, apakah reaksi daripada negara luar, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Thailand, Filipina. Dan kita ada juga lihat reaksi daripada negara-negara dalam sendiri, negara Semenanjung Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura. Akhirnya Malaysia dibentuk. Jadi hari ini kita lihat kepada cabaran. Apakah cabaran pembentukan Malaysia? Ada beberapa cabaran. Antaranya kalau kamu tengok buku teks muka surat 114 tu, cabarannya ialah dari segi sosioekonomi. Kenapa sosioekonomi itu sangat penting? Okey, maksudnya kat sini cabaran sosioekonomi yang berlaku di Singapura, di Sabah dan Sarawak. Okey, ekonomi dia tak berapa cantik. Okey, yang tak dapat line slow tak apa, kita akan rekod PDPR ni, kamu boleh tengok dari YouTube lah. Okey, jadi itu cabaran pertama, sosioekonomi. Maksudnya kerajaan Malaysia ada masalah untuk bangun Sabah Sarawak. Okey, yang kedua, cabaran kedua ialah pemisahan Singapura. Jadi kita akan tengok video dia. Okey, pemisahan Singapura ni, kenapa Singapura terpisahkan? Ada sebab dia, bukan suka-suka. Kamu kena ingat sesuatu negara tu bila dah bentuk, dia nak buang sebahagian kawasan dia bukan satu perkara yang mudah. Ada banyak perkara yang dipertimbangkan. Okey, dan yang ketiga ialah hubungan ataupun tragedi hubungan antarakaum ataupun peristiwa 13 Mei 1969. Ada kaitan sikit. Okay, so sebagai itu intronya, so sebagai untuk langkah yang kedua, kita lihat video ni dulu. Ya. Apa masalah? Muka surat 114. Buku teks. Right. Itulah tajuk dia, bab 6 Okey, jadi itu ya. Bab 6 kita nak tengok perkara 6.1 dan 6.2. 6.1 cabaran dari segi sosioekonomi, 6.2 ialah pemisahan Singapura daripada Malaysia. Boleh lain? Okey, jelas yang lain? Okey, so tak payah wangsa. Kita present, tengok video ni dulu. Okey. Sekejap share video screen. Kita tengok video ni dulu. Tajuknya tentang Singapura berpisah dari Malaysia. Jadi kamu boleh nampak kelas boleh nampak daripada video ni. Okey. Jadi kamu boleh nampak daripada video ni apa dia. Singapura sebenarnya dia sangat terdesak, ataupun dia sebenarnya dia memang sangat nak bergabung dengan negara kita, kerana yang pertama tadi dari segi politik, sebab dia takut ancaman segi politik dia tak berapa kuat sebab negara kecil, dia tak ada kuasa untuk mempertahankan negara dia. Pertama.
Yang kedua dari segi ekonomi. Kamu kena sedia maklum, dekat Singapura tidak ada hasil bumi, tidak ada biji timah, tak ada emas, tak ada petroleum, dan di Singapura tiada sumber air atau sumber sungai lah untuk dia buat untuk proses penghasilan air. Sebab tu sampai sekarang Singapura masih lagi ambil air daripada Johor. Jadi bila Semenanjung Tanah Melayu ni, senang cakap, bila Persekutuan Tanah Melayu offer, Singapura jom masuk, join kita orang. Singapura cakap okey lah, okey ke, aku pun seorang ni kecil ni, tak ada geng babe. Macam tu lah. Jadi dan ketiga ialah sebab ancaman komunis. Komunis ni mesti dimaklum dia satu pertubuhan yang sangat jahat, sangat kejam. Jadi bila Singapura ni bergabung dengan Tanah Melayu, dia akan jadi lebih kuat dari geng. Dia boleh, kalau kena serang komunis, dia boleh minta tolong. Sebab itu kan Singapura dia sangat terdesak lah untuk campur tangan dengan komunis, campur tangan untuk dia masuk dengan negara kita, Malaysia. Okey, kita sambung. Okey, jadi itu antara salah satu sebab kenapa Singapura dipisahkan. Yang pertama, sebab sebab perbezaan ideologi politik. Okey, yang kedua, sebab Singapura ni dia apa? Singapura ni dia memperjuangkan apa? Singapura dia memperjuangkan hak sama rata semua kaum. Sebelum ni kamu dah belajar, kamu dah sedia maklum, negara kita atau asas pembentukan negara kita iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948 dibentuk atas dasar tolak ansur antara kaum. Tolak ansur tu dipanggil kontrak sosial. Kontrak sosial ni dia tak ada dalam secara bertulis, tapi dia ada dalam perlembagaan. Iaitu apa dia dalam perlembagaan negara kita? Orang Cina, orang India diberi hak sebagai warga negara. Okey, dan sebagai diberi hak oleh warga negara oleh siapa? Oleh majoriti orang Melayu lah, dan sebagai balasannya orang Cina, orang India mengiktiraf keistimewaan orang Melayu dalam aspek perkhidmatan awam, pendidikan, perniagaan. Jadi maksudnya kat sini kedua-dua pihak ni, antara orang Melayu dan juga orang Cina, India, kedua pihak mendapat keuntungan atau kedua pihak mendapat benefit, keistimewaan. Jadi itu dipanggil kontrak sosial. Dan bila masuk Singapura dia tak tahu benda ni. Dia macam dia tiba-tiba masuk, dia main terjah gitu. Dia tak belajar, dia tak study dulu apa sejarah negara kita, Persekutuan Melayu. Sebab itulah bila Singapura ni memperjuangkan hak sama rata semua kaum, maka orang Melayu rasa marah. Okey, jadi dan ini bila kalau kerajaan benarkan perkara ini berlaku, mungkin akan berlaku pergaduhan kaum. Itu kita akan lihat pada akhir bab nantilah. Okey, jom kita sambung. Krisis hubungan Malaysia dan Singapura semakin serius selepas parti UMNO dikatakan telah melanggar perjanjian bersama dalam penyertaan politik di wilayah masing-masing. UMNO dilihat terlibat dalam sebuah pilihan raya di Singapura pada tahun 1963 di bawah sepanduk Singapore Alliance Party. PAP juga turut melanggar perjanjian di mana mereka menyertai pilihan raya persekutuan di Malaysia pada tahun berikutnya. Namun, PAP gagal mendapat keputusan yang baik. Mereka hanya sekadar berjaya memenangi satu kerusi sahaja. Dan ini yang melihat, selain daripada masalah Singapura ni nak cuba menggugat hak istimewa Melayu,
parti politik pun buat hal juga. Sebab tu cikgu terangkan kamu kat kelas dulu sebelum PKP. Dalam politik ni kamu kena bersifat rasional. Kenapa parti ni bagus, kenapa parti ni tak bagus. Kenapa parti ni buat hal, ada buat masalah tapi still kita boleh tinggal pemerintah. Sebab apa? Kalau kau tengok kat sini, kedua-dua pihak iaitu kerajaan Malaysia dan kerajaan Singapura pada masa ni masing-masing telah melanggar perjanjian. Maksudnya kat sini, ringkasnya kat sini, parti-parti masa ni dia tak hiraukan sangat tentang hak rakyat. Dia lebih nak meluaskan pengaruh parti masing-masing. Jadi kat sini kita kena rasional lah. Okey, jadi maksudnya kat sini parti kerajaan iaitu pun pihak kerajaan dan pihak Singapura masing-masing ada buat salah. Kat situ Okey. Di masa hubungan PAP dengan UMNO semakin kritikal, ideologi dan visi kedua-dua parti politik ini telah mencetuskan beberapa rusuhan. Pada Julai 1964, beberapa siri rusuhan kaum telah jadi bila kedua-dua parti yang terbesar ni yang mewakili orang Cina iaitu di Singapura PAP dan parti terbesar yang mewakili orang Melayu iaitu UMNO ni bergaduh, akhirnya berlakulah pergaduhan kaum. Pergaduhan kaum ni berlaku di Singapura bukan berlaku di negara kita di Sentara Melayu 13 Mei 1999. Bukan, ini bukan peristiwa 13 Mei. Ini peristiwa semasa pemisahan Singapura. 13 Mei berlaku selepas Singapura dipisahkan. Jadi bila benda ni berlaku pergaduhan. Sebab apa? Setiap parti ni ada dia punya penyokong dia. Jadi bila dia tengok orang atas dia pemimpin bergaduh, dia pun bergaduh lah. Macam tu Sambung. berlaku di Singapura dan mengakibatkan beberapa kematian. Ekstremis dikatakan punca berlakunya ketegangan kaum ini. Keadaan tegang ini akhirnya berjaya diselesaikan apabila jawatan kuasa muhibah tempatan bersama ahli-ahli politik melawat ke kawasan sensitif untuk meredakan keadaan. Namun, Lee Kuan Yew terus melakukan kempen Malaysia dengan manifesto memberikan hak dan peluang sama rata kepada semua rakyat. Pada 9 Ogos 1965, selepas lebih 2 tahun berada di dalam Malaysia, Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman mengumumkan di Parlimen mengenai keputusan kerajaan untuk memisahkan Singapura daripada Persekutuan Malaysia. Dalam ucapannya, Tunku menghuraikan latar belakang yang menyebabkan beliau mengambil keputusan mengejut untuk memisahkan Singapura kerana tidak ada pilihan lain kecuali menyingkirkan Singapura yang membelakangkan segala. Okey, jadi kalau kamu lihat antara selain faktor-faktor tadi, tindakan Singapura nak cabar hak Melayu, tindakan parti kerajaan dan Singapura yang cuba meluaskan kuasa masing-masing, tindakan Lee Kuan Yew sendiri iaitu pemimpin Singapura yang terlalu keras untuk mencabar hak orang Melayu dengan mengadakan kempen Malaysia tu merupakan faktor pencetuslah kepada Singapura akhirnya dipisahkan atau disingkirkan. Tapi kalau kamu lihat peta ni, kalau tepat yang bawah ni Pontian, yang ni pun tinggi. Mungkin dia tak edit kot, itu sajalah kecil halnya. Keputusan dengan kerajaan pusat. Pada ketika itu, Tunku Abdul Rahman yakin perpisahan dengan Singapura adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini tanpa pertumpahan darah. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan kamu, bila sesuatu pemimpin bahagian tu dia terlalu berkeras atau terlalu degil, tak nak berubah atau berunding untuk selesaikan masalah, maka salah satu caranya ialah dengan pisahkan, separate. Jadi ini cara yang paling tepat lah. Sebab apa? Kalau nak fikir nak berunding, nak berperang sampai baru boleh pisah, itu adalah satu tindakan yang kurang bijak. Jadi itu tindakan Tunku Abdul Rahman untuk memisahkan Singapura dan Malaysia adalah satu cara yang tepat, sebab untuk mengelakkan masalah-masalah lain berlaku. Yang tak ada internet tak apa, nanti kita rekod, kita masuk YouTube, kamu tengok dekat YouTube je lah. Itu guna data tak banyak sangat kan. Kita sambung Dalam sekali mata, segala usaha untuk menubuhkan negara Malaysia yang bersatu musnah. Singapura pada masa tersebut mendapat kesukaran untuk menentukan masa depannya kerana mereka tiada ketenteraan untuk menjamin ketenteraman awam dan sumber asli untuk menjana ekonomi. Namun, Singapura telah bangkit dari semua ini dan menjadikannya antara sebuah negara
Jadi kesan daripada pemisahan Singapura ke Malaysia tu, untuk makluman kamu, ialah apa? Ialah Singapura semua macam terkejut lah. Macam krik-krik, terkejut lah. Sebab apa? Terpisah daripada Malaysia. Sebab dia tak ada apa-apa sumber ekonomi, tak ada sumber air. Tapi yang bagusnya Singapura ni, dia bangkit daripada kosong, tak ada apa-apa sumber air ekonomi. Dia bangkit dari segi perniagaan dengan menarik pelabur-pelabur asing datang ke negara dia, dan akhirnya Singapura menjadi sebuah negara yang sangat hebat. Jadi itulah untuk apa ni, kita punya penerangan ringkas untuk Singapura. So, tanpa buang masa, kita tengok buku teks terus, iaitu kita tengok perkara 6.2, iaitu inilah pemisahan Singapura. Jadi kalau kamu lihat sini dekat buku teks muka surat 119, ada 3 faktor pemisahan Singapura, iaitu segi politik, kerajaan Singapura, pimpinan Lee Kuan Yew tadi tu, dia tak puas hati terhadap kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Kenapa? Atau kerajaan Malaysia? Sebab dia nak menuntut hak sama rata, iaitu dia memperjuangkan Malaysia ataupun hak sama rata untuk semua kaum di negara kita. Itu dia. Dan seterusnya kita nak lihat ialah tajuk ni. Kita kecilkan sikit. Dan seterusnya kita nak lihat ialah tentang dari segi faktor pemisahan, ialah dari segi ekonomi. Dekat ekonomi Singapura ni, dia nak pembukaan pasaran bersama, market. Maksudnya kat sini Singapura dia nak negara dia mendapat peluang ekonomi yang sama dengan kerajaan Tanah Melayu atau kerajaan Malaysia. Sebab apa? Dia tak puas hati dia dikenakan cukai tambahan. Bahasa mudahnya kat sini, Singapura ni dia nak bersaing dengan kerajaan Malaysia atau kerajaan Tanah Melayu. Jadi kalau kamu nampak sini, dia bahasa mudahnya macam ni. Kau baru join aku, kau dah nak minta lebih, nak demand lebih. Macam itulah maksudnya. Dan sebelum ni kalau kamu tengok, Singapura juga nak kenakan kadar faedah terhadap pinjaman kerajaan persekutuan untuk membangunkan Sabah Sarawak, iaitu 150 juta. Kat sini sebab apa? Sebab kata surat khabar ni, dulu sebelum masuk kata ni lah kerajaan Malaysia, Singapura, kau dulu sebelum masuk kata tak nak bagi faedah 150 juta pinjaman, ni dah masuk tiba-tiba nak kenakan faedah pula. Kan ini pinjaman, aku pinjam duit kan untuk bangunkan negara kita juga. Macam itulah maksudnya. Maksudnya kerajaan Singapura ni terlalu nak mengaut keuntungan yang berlebihan walaupun terhadap negara sendiri. Itulah. Dan yang ketiga, faktor pemisahan Singapura dan Malaysia ialah masalah perkauman. Ini yang berlaku, iaitu pada 21 Julai 1964. Ini bukan, ulang sekali lagi, ini bukan peristiwa 13 Mei. 13 Mei selepas ini, iaitu pada pilihan raya umum yang ketiga. Itu nanti kita tengok. Jadi kat sini Singapura ni telah tadi siapa yang buat? Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew memperjuangkan konsep Malaysia. Jadi bila dia berjuang konsep ni, berlaku pergaduhan antara parti Lee Kuan Yew dan parti UMNO, dan akhirnya menimbulkan rusuhan kaum. Tapi berlaku di Singapura je lah. Jadi bila berlaku 3 perkara ini menyebabkan Tunku Abdul Rahman akhirnya telah berbincang mesyuarat daripada 29 Jun. Dia mula bincang dengan Tun Razak dengan Chang Lee Kuan Yew, tak jadi, gagal. Kemudian Tunku Abdul Rahman suruh Menteri Kabinet dia mesyuarat untuk mengeluarkan Singapura daripada Malaysia. Dan setelah diluluskan oleh mesyuarat Kabinet Malaysia, akhirnya Singapura dipisahkan daripada Malaysia. Jadi kalau kamu lihat sini, walaupun negara kita ni telah memisahkan Singapura daripada Malaysia, negara kita masih menggunakan kaedah rundingan. Sebab apa kamu tengok sini, Tunku Abdul Rahman akhirnya menandatangani perjanjian dengan Lee Kuan Yew untuk keluarkan Singapura dari Malaysia. Walaupun mereka gaduh-gaduh, pumpang, tapi sebab nak mengelakkan berlaku peperangan, kedua-dua negara akhirnya menggunakan kaedah rundingan untuk keluarkan Singapura dari Malaysia. Jadi kesimpulan untuk subtopik ni, pemisahan Singapura daripada Malaysia tidak dapat dielakkan. Kerajaan telah mengambil langkah mengeluarkan Singapura bagi menjaga kepentingan kedua-dua pihak. Setakat ni ada soalan tak?
untuk subtopik 6.2 ni, pemisahan Singapura daripada Malaysia. Soalan? Soalan tak? No, tak main. Tapi ada Okey, tapi video tu cikgu aku dari YouTube. ya, YouTube. Yang itu kau bagi link dia. Boleh, nanti cikgu bagi copy link ni. Sebenarnya APHD channel tu sangat bagus sebab dia YouTube channel tu dia memaparkan isu-isu semasa. Orang boleh tengok lah beberapa video, dan dia fakta yang dikemukakan lah tepat. Jadi sebab tu cikgu ambil daripada APHD channel. Okey, tak ada lain Okey, kalau tak ada, so kita tengok subtopik seterusnya ialah 6.1, iaitu cabaran dari segi sosioekonomi. Jadi kamu sedia maklum, negara kita Malaysia ni ialah gabungan daripada pelbagai negeri. Daripada negeri-negeri Melayu, Sabah, Sarawak. Jadi kamu sedia maklum, Sabah Sarawak ni adalah kawasan atau negeri yang sangat luas. Jadi bila luas, dia kawasan dia memerlukan pembangunan, iaitu pembangunan ni maksudnya perkhidmatan klinik, hospital, jalan raya, perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan telefon. Jadi itulah cabaran yang terpaksa dihadapi oleh kerajaan, iaitu nak bangunkan ekonomi Sabah Sarawak. Dan Sabah Sarawak kamu kena sedia maklum, Sabah Sarawak dia negeri yang luas dan dipenuhi hutan hujan, selain ada kawasan gunung ganang yang banyak. Jadi kawasan gunung ganang yang banyak dia menyukarkan kerajaan kita untuk majukan. Sebab apa? Kalau nak majukan sesuatu negara tu, atau kata kawasan tu, kita kena buat jalan raya dulu. Tapi masalahnya Sabah Sarawak jalan raya susah nak buat sebab kawasan bukit bukau, gunung, banyak hutan. Ni kalau banyak hutan, bila nak buat jalan raya, kos yang tinggi. Tetapi pada masa yang sama, Sabah Sarawak ni dia sangat kerajaan kita sangat beruntung sebab Sabah Sarawak ni masuk negara kita. Sebab Sabah Sarawak ni kaya dengan hasil bumi, iaitu petroleum, kayu balak, ladi hitam, koko. Tapi banyak Sabah Sarawak banyak kaya dengan hasil ni lah, hasil bumi, iaitu petroleum dengan gas asi semua tu lah. Jadi walau dia masuknya kat sini, maksud cikgu, walaupun Sabah Sarawak tu susah untuk dibangunkan, tapi dia menyumbang sumber ekonomi kepada negara kita. Jadi kerajaan terpaksalah memikirkan cara untuk membangunkan Sabah Sarawak. Itu cabaran dia. Okey, yang kedua cabaran yang dihadapi Malaysia untuk membangunkan ekonomi sosial ialah mempelbagai kegiatan ekonomi. Sabah Sarawak ni kamu sedia maklum, penduduk dia tinggal di kawasan pedalaman, kawasan pinggir hutan. Jadi dia tak ada kegiatan ekonomi yang komersial. Ekonomi komersial maksudnya macam tanam padi, tanam sayur, kalau sekarang ni tanam buah naga, tu ekonomi komersial. Jadi masalah Sabah Sarawak ni, masyarakat dia masih lagi ekonomi sara diri. Sara diri ni apa? Tanam jagung, kambing, ayam. Jadi maksudnya ekonomi tu susah nak kembang. Jadi kerajaan kena fikirkan cara macam mana nak majukan Sabah Sarawak ni. Jadi apa usaha kerajaan buat? Kerajaan telah tanamkan dan telah usahakan kelapa sawit, ketan dan koko Sabah Sarawak. Dia sebenarnya kerajaan fokus Sabah Sarawak sebab negeri-negeri Melayu di Semenanjung untuk Mohamed kamu kamu sedia maklum, dia dah maju, cuma kena tambah baik. Yang Sabah Sarawak ni kerajaan kena mula daripada awal. Yang ketiga cabaran Malaysia dalam aspek sosioekonomi ialah sistem perhubungan. Ini biasalah Sabah Sarawak juga yang cikgu cakap tadi. Cabaran dalam bidang perhubungan dan pengangkutan, kerana Sabah Sarawak kawasan gunung ganang, kawasan hutan tebal, banyak pokok balak. Jadi kalau buat jalan raya kos tinggi, tak berbaloi. Sebab tu kerajaan terpaksa bergantung kepada sistem pengangkutan air. Orang Sabah Sarawak dulu, bukan dulu, sampai sekarang pun yang kawasan pedalaman naik bot laju 3 jam 4 jam nak pergi kawasan pedalaman. Kalau boleh jalan raya sekejap je, 1 jam lebih, 2 jam. Jadi tugas utama kerajaan adalah untuk membina sistem perhubungan dan pengangkutan terutama kepada penduduk kawasan pedalaman. Jadi ini antara langkah kerajaan buatlah. Baik, seterusnya cabaran kerajaan yang keempat ialah memajukan sistem pendidikan. Sebelum Malaysia dibentuk,
sekolah yang ada di negara di Tanah Melayu, Sabah, Sarawak ialah sekolah Inggeris dan sekolah Cina je. Kenapa dua sekolah ni je? Sebab sekolah Inggeris memanglah sekolah Inggeris dia yang buat. Sekolah Cina sebab dia banyak peniaga. Jadi peniaga banyak duit, dia kumpul dana, dia buat sekolah untuk orang dia. Jadi untuk memastikan semua rakyat tak kira kaum mendapat peluang pendidikan untuk sekolah, maka kerajaan kena majukan sistem pendidikan, dengan bina sekolah, beri latihan tenaga guru. Jadi itu ialah cabaran untuk sosioekonomi lah. Seterusnya ialah cabaran politik. Ada juga berlaku krisis politik di Sarawak. Ni Stephen Kaluningkan ni ketua menteri di Sarawak, tapi dia tak mendapat sokongan. Dia tak dapat sokongan daripada dia mendapat undi tak percaya lah. Maksudnya dia tak ada, dia punya anak-anak buah dia tak sokong dia. Ni berlaku, dia nak jadi ketua tapi anak buah tak sokong. Jadi berlaku pergaduhan, dia pergi naik mahkamah, bla 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 bla. Akhirnya Stephen Kaluningkan atau ketua menteri telah digantikan dengan ketua menteri baru. Jadi cabaran politik ada berlaku, krisis politik sikit lah. Seterusnya adalah cabaran perpaduan kaum. Kamu sedia maklum, negara kita ada pelbagai kaum. Ada Cina, India, Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan, Lusun, Murut, Bajau. Ada banyak. Setiap kaum ni atau kaum Bumiputera ni ada pelbagai etnik. Jadi kerajaan kena, cabaran dia itulah, kena fikirkan cara untuk membuat satu dasar lah untuk menyatu padukan kaum. Selain itu jarak yang jauh antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak juga menjadi cabaran. Jadi itu ialah tiga perkara, tiga cabaran sosioekonomi yang ada di negara kita. Jadi pengajaran daripada satu topik ni, kita menghadapi pelbagai cabaran untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi dan keseimbangan perpaduan. Sebagai rakyat Malaysia, perpaduan yang sedia dijalin antara kaum mestilah diperkukuhkan dan dipertahankan untuk mewujudkan suatu negara yang lebih aman. Jadi itulah pembelajaran untuk hari ini. Baik, ada soalan tak? Soalan tak? Tak ada soalan. Terima kasih kalau tak ada soalan. Jadi untuk kerja rumah kamu hari ini ialah buka buku hot tips ni. Muka surat 77. Dekat sini surat 77 kita tengok soalan struktur dulu. Soalan struktur, soalan 2. Apakah dua tindakan pemimpin Singapura yang menimbulkan rasa ketidakpuashatian? Yang ini kamu kena rujuk kat buku teks. Ni je present dulu, kena ni. Untuk soalan ni kamu kena tengok kat buku teks. Ni. Dekat sini ada muka surat 119. Dia nak sebab apakah tindakan yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew sehingga menyebabkan Singapura dikeluarkan daripada Malaysia. Ada 1, 2 dari segi politik, ni tak puas hati untuk kempen Malaysia. Yang kedua dari segi ekonomi, membuka pasaran bersama, pasaran terbuka. Dan 3 masalah perkawaman. Kami rujuk sini dah. Dan B, soalannya jelaskan susu galur peristiwa pemisahan Singapura dan Malaysia. Yang ni ke surat 120. Boleh tengok sini buat boleh jelas seterusnya ada soalan satu lagi. Soalan C, surat 178 buku hot tips. Berikut adalah kata sepakat yang dicapai antara perjanjian persetujuan pemisahan Singapura dengan Malaysia. Pemisahan Singapura dan Malaysia dengan persefahaman Malaysia dan Singapura saling bersama dalam bidang pertahanan, perhubungan dan perniagaan. Maksudnya kat sini, walaupun Singapura dipisahkan daripada Malaysia, negara kita masih lagi buat kerjasama dengan Singapura. Sebabnya tak nak maksudnya benda yang dah lepas. Yang penting kalau ada segala kerjasama yang boleh menguntungkan kedua-dua pihak, maka Malaysia sedia bekerjasama dengan Singapura. Kalau juga tengok jelas tu soalan tu dia cakap apakah kepentingan persefahaman tersebut. Persefahaman dia apa?
Singapura dan Malaysia walaupun berpisah akan saling bekerjasama dalam bidang pertahanan, perdagangan dan perniagaan. Soalan kebat ni dia level tinggi. Maksudnya apa? Soalan kebat ni cakap walaupun Singapura dipisahkan daripada Malaysia, tapi Malaysia dan Singapura akan tetap bekerjasama pada masa akan datang, singgah hari ni walaupun dah berpisah. Tak bergaduh, tu bergaduh je lah. Jadi rugi sebenarnya sebab kita negara jiran. Jadi dia tanya apakah kepentingan persefahaman tersebut. Baik. Jadi cikgu rasa untuk itu saja sampai itu, sebab soalan 3 ni kita belum terangkan. Soalan 3 ni kita akan lihat pada hari esok. Jadi esok ada soalan tak untuk latihan hari ni? Kelas ada soalan? Untuk kerja sekolah ni 177. Soalan 2A, 2B dan 2C. Satu soalan je. Sebab dia isi struktur. Sebab dia struktur, kita bagi satu soalan je lah. Ada soalan? Tak ada Jelas Apa dia? Buat dalam buku ni terus struktur. Soalnya kita di masa PKP memang kita jangan expect kita akan ada kelas bersemuka. Agak sukar sebab kes COVID makin banyak so soalan struktur kamu terus buat dalam ni. Jadi ulang balik, kerja sekolah kamu ialah ke surat 77 soalan 2A, 2B dan juga 2C. Dan esok cikgu akan terangkan dari segi ancaman komunis yang berlaku di negara kita dan juga Sarawak. Maka buat soalan 3. Itu saja. Tak ada soalan Tak ada soalan boleh buat. Ada masa lebih kurang 20 minit ni. Dia kalau apa-apa dah siap nanti sila ambil gambar, masukkan dalam grup. Jangan macam sebelum cuti tu semua tak hantar, senyap je kan. Jelas itu saja. Terima kasih. Alright, thank you. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih sama. Bye.